Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Khamis 8 September bersama saya Firdaus Rashid Idris. Sarawak berada pada landasan terbaik untuk menjadi pengeluar hidrogen komersial menjelang tahun 2027. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ia sekaligus merealisasikan visi menjadikan negeri ini sebagai ekonomi hidrogen. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu bagi mencapai visi itu, Sarawak sedang mengambil langkah-langkah yang perlu dan melancarkan pelbagai inisiatif untuk membangunkan ekonomi hidrogen Sarawak berasaskan tenaga boleh diperbaharui. Beliau berkata demikian semasa majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Sarawak Energy, SEDC Energy, Samsung Engineering, Lotte Chemical dan POSCO Holdings di Seoul, Korea. MOU itu bertujuan mengkaji bekalan tenaga hidro boleh diperbaharui untuk projek hidrogen hijau atau amonia di Sarawak bagi projek H2Biscus. Permohonan kewarganegaraan seorang remaja dari Matu diluluskan oleh Kementerian Dalam Negeri semalam selepas penantian selama 7 tahun. Penyerahan surat keputusan itu diserahkan sendiri oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam satu majlis ringkas di Sibu. Lebih mengembirakan, Muhammad Aidil Maula Hamdan, 19 tahun, yang merupakan pelajar cemerlang sijil tinggi Persekolahan Malaysia dengan keputusan purata nilai grade kumulatif 3.59 turut diberikan tawaran untuk melanjutkan pengajian di Universiti Teknologi Sarawak. Beliau yang bercita-cita menjadi guru memberitahu kelulusan kewarganegaraan itu adalah sesuatu yang amat dinantikan kerana sebagai seorang yang berstatus bukan warga negara sebelum ini, kos pendidikannya agak tinggi kerana perlu membayar yuran sekolah dan yuran menduduki peperiksaan awam, tidak seperti pelajar berstatus warga negara. Terima kasih kepada Yang Berhormat dan JPN kerana memberi saya peluang untuk menguruskan kewarganegaraan menjadi rakyat Malaysia. Dalam pada itu, ibunya Halimah Buang memberitahu beliau amat menitik berat terhadap pendidikan anak sulungnya itu. Kewangan lah sebabnya belajar kan semua pakai duit. Dah ada kewargaan, senang sikit nak minta bantuan. Nak sekolah pun senang. Kami orang susah hati gila. Datuk Seri Fatimah Abdullah ketika ditemui pemberita selepas majlis itu memberitahu kes Muhammad Aidil ini merupakan antara ratusan kes yang dikendalikan pihak jawatan kuasa khas kewarganegaraan yang dipengerusikannya. Here we have a child who has a potential to go further. Education can make a difference to an individual. Jadi kita merasa sangatlah saya sebagai seorang pendidik, saya bekas cikgu. Saya mahu anak murid saya untuk maju, sebab saya tahu maju dalam pelajaran maknanya dapat mengubah masa depannya, masa depan keluarga. Beliau berharap Muhammad Aidil dapat meneruskan pendidikannya ke tahap lebih tinggi dan mencapai cita-citanya untuk menjadi seorang pendidik. Sementara itu, dalam perkembangan sama, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah mendedahkan sebanyak 100 surat permohonan kewarganegaraan dari Sarawak dikesan tidak dituntut oleh pemohon pada 18 April lepas. Datuk Seri Fatimah yang juga pengerusi bersama Jawatan Kuasa Khas Kewarganegaraan memberitahu pihaknya mendapati terdapat pemohon yang tidak dapat dihubungi dipercayai telah menukar nombor telefon. Justeru bertindak daripada maklumat ini, beliau dengan kerjasama Jabatan Pendaftaran telah menghubungi pejabat daerah untuk memohon bantuan ketua-ketua kaum bagi menjejaki individu terlibat. Hasil daripada itu, 50 orang telah dikesan dan usaha untuk menjejaki 50 lagi individu masih dilaksanakan. Bagi kita sayanglah kalau surat pemakluman itu tidak dituntut. And then kalau
kalau dituntut, kemudian tahu keputusan macam hari ini tadi, dan masa depan boleh berubah. Dedahnya lagi, keputusan semua surat pemakluman keputusan tersebut adalah lulus dan individu berkenaan perlu mengambil surat berkenaan untuk proses mendapatkan sijil kerakyatan di Jabatan Pendaftaran sebelum kad pengenalan biru dibuat. Sejak Jawatan Kuasa Kewarganegaraan di bawah Perkara 15A Peringkat Negeri Sarawak JKK 15A ditubuhkan pada tahun 2016, sebanyak 1,042 permohonan telah dibentangkan dengan 267 permohonan telah menerima surat kelulusan, manakala keputusan yang lain akan dimaklumkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui pos secara terus kepada pemohon. Kerajaan Persekutuan diharap dapat menambah peruntukan bagi projek pembinaan program perumahan rakyat PPR atau perumahan mampu milik dalam pembentangan bajet 2023 untuk keluarga Malaysia di Sarawak. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, langkah ini wajar terutamanya dalam mengambil kira kos sara hidup rakyat masa kini. Jadi sebab saya menyemaklumkan tadi bahawa kita memohon kerjasama daripada Kerajaan Persekutuan supaya menyediakan dana secukupnya dalam sektor perumahan ini, terutama untuk perumahan mampu milik dalam konteks ini seperti PPR yang boleh dilakukan. Jadi Sarawak sendiri pun telah menunjukkan kebolehan kemampuan untuk melaksanakan projek ini dengan jayanya. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata demikian semasa melawat PPR Petrajaya Kuching. Katanya sejak Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC membuka permohonan bagi PPR Petrajaya, pihaknya telah menerima lebih 6,000 permohonan sekaligus menunjukkan keperluan untuk mendiami rumah mampu milik adalah di tahap mendesak, terutama daripada golongan yang baru berumah tangga. Mengulas lanjut katanya, sekiranya Kerajaan Persekutuan dapat menyediakan dana yang mencukupi, maka melalui Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak dengan kerjasama HDC kelak akan dapat membina lebih banyak perumahan yang kondusif. Beliau berharap apabila dana ditambah dan dilaksanakan kelak, maka keperluan rumah PPR bagi generasi kedua dapat dipenuhi. Bukan hanya di Kuching, malah dapat diperluaskan ke kawasan seperti Sri Aman, Bintulu, Kapit, Sibu dan Limbang. Terdahulu berucap pada majlis penyerahan replika kunci PPR Petrajaya, beliau berharap penduduk yang bakal mendiami kediaman itu akan menjaga fasiliti yang disediakan. Sebanyak 208 unit di PPR Petrajaya sudah siap sepenuhnya. Sementara itu, pemilik-pemilik rumah di bawah program perumahan rakyat PPR mula mendiami rumah mereka secara berperingkat. Menurut Audrey Chin, salah seorang penerima yang ditemui RTM menzahirkan rasa syukur kerana dapat memiliki rumah sendiri setelah sekian lama menanti. Audrey juga teruja untuk menyambut perayaan Tahun Baharu Cina di Rumah Baharu pada tahun hadapan. Thank you very much for the government also subsidize us to can get the house because outside the house now is very expensive and we unable to afford to get the house also. Bersyukur selepas 10 tahun mendirikan rumah tangga dan 8 tahun menunggu rumah, akhirnya dapat tercapai. Duduk rumah sendiri, rumah pertama sendiri. Sangat bersyukurlah dan berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak serta HDC kerana telah menyediakan rumah mampu milik untuk rakyat B40 dan diharap lepas ni perbanyakkan lagi lah program macam ni sebab ini amat membantu. Sebab sekarang ni seperti yang kita tahu harga rumah semakin mahal. Antara kriteria kelayakan untuk permohonan PPR adalah pemohon mestilah warga negara Malaysia yang bermastautin di Sarawak, berumur lingkungan 18 hingga 65 tahun, tidak memiliki tanah atau rumah dan mempunyai pendapatan isi rumah RM3,000 ke bawah. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerima pakai keputusan berhubung semakan semula keperluan pemakaian pelitup muka. Dalam satu kenyataan media, JPBN memaklumkan keputusan yang telah diumumkan oleh Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkuasa serta-merta semalam.
Antara prosedur operasi standard yang diumumkan ialah pemakaian pelitup muka di dalam bangunan adalah atas pilihan individu. Namun, orang ramai masih digalakkan untuk memakai pelitup muka kerana ia terbukti mampu mengurangkan penularan jangkitan. Walau bagaimanapun, pemakaian pelitup muka masih diwajibkan bagi situasi tertentu, termasuk kes positif yang perlu ke pusat kuarantin dan rawatan untuk jalani penilaian kesihatan selain ketika menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam. JPBN juga mengingatkan orang awam dengan kelonggaran tersebut, mereka perlu memikul tanggungjawab individu yang lebih besar dalam melindungi bukan sahaja diri sendiri namun seluruh komuniti. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 8 September berakhir di sini. Keluarga Malaysia, anda semua dijemput untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan bintang kecil Zon Sarawak yang akan diadakan di Auditorium P. Ramlee ATM Kuching pada Sabtu ini bermula pukul 9 malam. Secara langsung juga boleh diikuti di saluran Sarawak FM dan laman Facebook RTM Sarawak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.